Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pagi ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana hukum kita membaca Al-Quran sewaktu mana jenazah dikebumikan dan bagaimana hukum kita membaca Al-Quran setelah mana jenazah telah dikebumikan. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang kita harap supaya Al-Quran Karim ini menjadi kekuatan pada diri kita saat mana pengkebumian berlaku. Sebab di kalangan kita bila berlakunya kematian ini, ramai di kalangan kita dia tak tahu apa yang patut dilakukan dan apa yang tak patut dilakukan. Oleh kerana demikian, alim ulama dia susun dalam kehidupan kita ini, bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu dalam keadaan yang tersusun. Bukan kita menghadap depan Allah dalam keadaan kelam kabut. Kerana kita pun tahu bahawa bila kita menghadap depan Allah ni, kebanyakan manusia ni jadi kelam kabut. Kerananya perubahan daripada tempat, daripada dunia kepada perubahan kepada alam barzakh. Yang menyebabkan berlakunya di kalangan kita ni yang disebut dengan kecelaruan ataupun berlaku di kalangan kita ni keadaan yang kita ni tak rasa yang kita bersedia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Jadi oleh yang demikian, dalam suasana kita menghadap di hadapan Allah ini, kita perlu dalam keadaan tersusun. Sebagaimana orang menghadap dengan agung pun dia tersusun, demikian juga bila kita menghadap dengan yang disebut dengan kita menghadap pada Allah. Bila kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita perlu tersusun juga pada diri kita ini. Di antara perkaranya yang disusun oleh alim ulama'nya ialah membaca Al-Quran. Kemudian lepas pada pengkebumian berlaku, ialah baca lagi Al-Quran. Bila baca Al-Quran, lalu kita akan tanya, perkara demikian yang diajar oleh Rasulullah ataupun tidak? Itu yang timbul perkara demikian. Akhir-akhir ni, bila lepas pada zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian timbul pertikaian. Rasulullah ajar macam tu kah? Ataupun perkara yang dibuat tersebut tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyebabkan alim ulama dia bincang, termasuklah mereka ambil dengan pendekatan yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil kayu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pacak di atas yang disebut dengan di atas kubur ini. Lalu bila letak begitu pelepah kurma ni yang kita belajar pada muka surat 122 sebelum daripada ininya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak pelepah kurma di atas kubur, pacak pelepah kurma tersebut. Bila tanya kenapa ya Rasulullah, Rasulullah kata pelepah kurma ni dia sedang membaca doa selagi mana dia basah, selagi itulah dia akan baca doa kepada orang yang telah meninggal dunia ini. Yang menyebabkan di waktu ini alim ulama kata kalaulah pelepah kurma tu pun boleh baca doa untuk menyelamatkan ataupun meringankan bebanan orang dalam kubur ini, demikian jugalah kalau dibaca Al-Quran. Dengan dahan kayu saja pun mayat dapat keringanan, disebut demikian, apalagi dengan membaca Al-Quran Karim. Itu yang menyebabkan akhirnya di antara pandangan yang kuatnya ialah kata baca Al-Quran itu mendatangkan pahala kepada orang yang sedang dikebumikan jenazah ini. Ini yang dibaca, yang disebutlah. Kemudian hari ini kita sambung lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, start daripada muka surat 124 tu, kita sambung hadis-hadis
yang cerita ataupun riwayat-riwayat yang cerita tentang mengenai bagaimana diajar supaya kita lakukan lepas pada kematian seseorang. Dalam hadis Rasulullah sebut, dalam hadis ini Rasulullah sebut mal mayyitu fil qabri illa kal ghariq al munghawis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang mayat dalam kubur ni seperti orang yang lemas meminta pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang mati bagaikan orang lemas. Kalian tengok orang lemas macam mana? Yang mati dalam banjir ni kan. Yang lemas dalam banjir ni lebih daripada 50 lebih dah yang mati kerana banjir pada tahun ini. Ni sejarah ni di antara kematian yang ramai bila berlakunya banjir. Kenapa lemas? Bila lemas saja kita boleh dapati mereka ni minta tolong. Siapa yang lemas mesti mereka akan minta tolong. Orang yang lemas dalam air begitu juga. Lebih lagi lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang mati kerana apa dia? Orang yang mati. Bila dia mati ni Rasulullah sebut kal ghariqi al mutaghawwis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut gambaran demikian. Bagaikan orang yang kelemasan yang memohon pertolongan. Yang taziru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au sadiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dia menunggu saat doa bantuan daripada ayah dia ataupun daripada siapa dia? Daripada ibu dia ataupun saudara dia ataupun kawan-kawan dia. Orang yang mati ni Rasulullah kata dianya yantaziru da'watal talhaquhu, yang dia menunggu saat doa-doa yang boleh menyambung kepada dia. Terdiri daripada siapa? Rasulullah sebut min abin, daripada ayah dia, au ummin, maknanya ayah akan boleh baca doa kepada anak dia. Kemudian sampai pahala tersebut kepada anak dia yang meninggal dunia. Ibu yang baca doa kepada anak dia yang meninggal dunia. Ataupun siapa lagi? Au akhin, ataupun saudara-saudara dia. Adik-beradik dia yang baca doa untuk dia. Bila dia meninggal dunia, maka adik-beradik dia ni baca doa. Adik-beradik dia minta tolong kepada Allah. Ataupun siapa? Au sadiqin, ataupun yang disebut dengan saudara-saudara dia. Saudara-saudara dia tu pun kalau saudara dia baca doa untuk dia, kawan-kawan dia yang baca doa untuk dia, maka di waktu tersebut sampai juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian fa iza lahiqathu kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika mana sampai pahala-pahala itu, apabila sampai kepada dia, maka kegembiraan yang besarlah kepada orang meninggal dunia. Lebih suka dia daripada apa dia? Lebih suka daripada dunia dan apa yang terdapat di atas dunia ini sendiri. Ke atas dunia ni orang suka apa? Suka handbag kan? Misal contohnya, yang perempuan suka handbag, suka barang kemas, suka apa dia yang atas dunia. Atas dunia ni suka kepada keluarga bahagia. Suka dalam hidup kita ni, kita suka kepada pakaian yang cantik. Kita suka kepada dalam hidup kita ni banyak benda di atas dunia ni. Rasulullah kata, yang suka tersebut bila di antara dia dengan yang namakan dengan dia dan juga yang disebut dengan apa kehidupan nikmat di atas dunia ini, bila dia meninggal dunia, dia suka sangat lebih daripada apa yang terdapat di atas dunia ini sendiri. Ini orang yang masuk dalam kubur. Rasulullah kata bila sampai doa, orang yang hidup baca doa kepada orang yang meninggal dunia. Terdiri daripada siapa dia? Terdiri daripada ayah dia, mak dia, adik-beradik dia, anak-anak dia yang baca doa untuk diri dia ni, maka suka sangat lebih daripada apa yang disukai di atas dunia dan yang terdapat di atas dunia ini. Wa inna Allah azza wa jalla la yadkhul ala ahli al-qubur min du'ai ahli al-ard amsal al-jibal. Dan sesungguhnya Allah, dia telah memasukkan pahala-pahala orang yang baca doa di atas kubur ni ke dalam bumi ini, ke dalam kubur ini seumpama bukit-bukit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila masuk dalam doa-doa orang yang hidup,
dia baca doa untuk orang yang meninggal dunia ni, dia masuk dalam kubur dia tu seumpama gunung-gunung. Gunung-gunung yang besar yang diturunkan ke dalam kubur dia. Wa inna hadiyatan al-ahya ila amwat al-istighfaru lahum. Dan Rasulullah sebut, hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia adalah kita beristighfar untuk dia, meminta ampun bagi dia. Maksudnya kita baca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ataupun kita untuk orang perempuan, kita baca doa Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sebab tu bila kita meninggal dunia, paling tidak pun orang sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un tu, maknanya terampunlah dosa-dosa kita. Banyaklah dosa-dosa kita ni diampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahawa ada seorang wanita datang menemui Al-Hasan Basri. Wanita itu berkata, anak perempuan aku telah meninggal dunia, tetapi aku amat ingin sekali melihatnya dalam mimpi aku. Dia sebut demikian, wahai Hasan Basri, anak perempuan aku meninggal dunia. Macam mana aku nak suruh aku mimpi berjumpa dengan anak perempuan aku? Nak suruh berjumpa juga. Kita ni pun sama jugalah. Ada di kalangan kita ni arwah suami, arwah isteri, arwah anak-anak, arwah ayah yang meninggal dunia. Kemudian kita ni nak tahu macam mana nak suruh kita dapat berjumpa dengan orang telah meninggal dunia ni. Sama wanita ni, dia tanya Hasan Basri, macam mana nak buat? Lalu Al-Hasan Basri lalu menyuruh dia membaca selawat yang ditujukan untuk anak perempuannya itu. Selawat ni pahala dia tuju untuk anak perempuan. Katanya Hasan Basri, kamu sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat. Yang pertama kamu ni selawat. Setelah mana dia melakukan apa yang diajar oleh Al-Hasan Basri itu, dia mula melihat anak perempuannya memakai pakaian yang diperbuat daripada tar, disebut demikian. Leher dan kedua kakinya dibelenggu rantai. Dengan tengkuk dia terbelenggu dengan rantai. Allahu Akbar. Bila tengok dalam mimpi anak perempuan dia tu berpakaian yang diperbuat daripada tar, minyak tar, senang ceritanya. Hitam legam gitu. Kemudian kedua kaki dia dibelenggu oleh rantai. Dalam mimpi tersebut, dia amat ketakutan. Dalam mimpi itu tengok anak perempuan dia ketakutan. Lalu lepas pada tersebut, dua-dua ni yang dalam kubur tu pun takut, yang kat luar ni pun takut. Yang mak ni pun rasa takut juga tengok anak perempuan dia keadaan demikian. Lalu nak buat macam mana? Lalu dia pun menemui balik Hasan Basri dan diceritakan keadaan mimpi dia tadi kepada Hasan Basri. Dia cerita balik. Hasan Basri ni di antara wali-wali Allah yang hidup di zaman tersebut lah. Zaman kita ni pun ada juga wali-wali Allah. Orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah. Dan dia pun cerita mimpi tadi. Dia tidak lama berselang setelah peristiwa itu, Al-Hasan Basri juga bermimpi melihat seorang wanita yang berada di dalam syurga dengan memakai pakaian yang diperbuat daripada sutra dan memakai mahkota di kepala dia. Wanita itu kemudian berkata pada Hasan Basri. Lepas pada itu, tak lama Hasan Basri pula mimpi. Mimpi perempuan yang cantik pakai mahkota, kemudian dalam keadaan yang indah dalam syurga Allah. Lalu perempuan itu berkata pada Hasan Basri dalam mimpi ni, adakah kamu mengenali aku? Hasan Basri menjawab, tidak. Lalu wanita itu lalu berkata, aku adalah anak seorang ibu yang pernah datang menemui kamu. Al-Hasan Basri lalu berkata, apa yang membuatkan boleh menjadi seperti ini? Yang ibu kamu cerita, kamu dalam keadaan yang dibelenggu, kemudian dalam keadaan berpakaian tar, dalam keadaan berpakaian hitam, leher dan kedua kaki kamu dibelenggu dengan rantai. Tiba-tiba sekarang ni aku tengok kamu ni jadi tak sama dengan yang dimimpi oleh ibu kamu. Lalu wanita itu menjawab, ada seorang pemuda, dia lalu di kawasan kubur kami. Katanya dalam mimpi tadi, dia sebut pada Hasan Basri, ada seorang pemuda yang lalu di kawasan kubur kami, kemudian dia membaca selawat pada Nabi. Dan ketika itu, di kubur kami ada 650 orang
yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda tadi, dia lalu kawasan kubur, lalu dia hanya berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam kubur ni ada 650 orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terdengar seruan, hentikan siksaan terhadap mereka kerana selawat yang diucapkan pemuda itu. Allahu Akbar. Terlepas siksaan daripada seorang yang budak muda, yang soleh, yang datang kawasan kubur, dia selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila selawat ditujukan pada orang dalam kubur ni, yang menyebabkan terhenti semua azab 650 orang yang berada dalam kubur tersebut. Ni nak sebutnya gambaran yang menyebabkan akhirnya yang lebih besar lagi, perempuan ini pun diangkat dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Seorang berkata, cerita ni habis kat situlah. Habis yang digambarkan oleh Hasan Basri itu, yang dia perempuan ini akhirnya berada dalam syurga Allah. Punca apa dia? Punca ada orang saleh yang datang, pemuda yang saleh yang lalu kawasan kubur tu, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi salam dan selawat pada orang yang dalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan 650 orang yang sedang diazab itu semuanya terlepas daripada siksaan yang sedang dibelenggu oleh mereka tadi. Ni nak sebut pentingnya bila berlaku kematian, cari orang soleh. Jangan panggil orang-orang yang jahat untuk datang. Jangan. Sebab tu bila kita tahu kita ni, bila berlaku kematian, cuba tengok siapa yang mengiringi jenazah orang yang mati tadi. Kalau yang mengiringi jenazah orang mati itu orang soleh-soleh aja, tanda orang ni pun orang soleh. Tapi kalau yang hantar jenazah ni orang-orang yang muka tak pernah nampak di masjid, senang ceritanya, orang yang tak pernah datang mendekati pada perintah Allah, bagaimana untuk kematian dia diiringi dengan orang-orang soleh? Orang soleh tak ada perasaan untuk datang mengiringi jenazah tersebut. Seorang berkata, aku bermimpi melihat saudaraku yang telah meninggal dunia. Kemudian aku berkata, bagaimana keadaan kamu setelah mana diletakkan di dalam kubur? Ni ada orang yang dia cerita lagi, dia mimpi berjumpa dengan keluarga dia, melihat adik-beradik dia yang meninggal dunia ni. Lalu ditanya, macam mana keadaan kamu dalam kubur? Dia menjawab, setelah mana diletakkan dalam kubur, tiba-tiba aku didatangi oleh cahaya yang berasal daripada api. Maknanya malaikat lah. Jika tidak ada orang yang mendoakan aku, maka cahaya tersebut pasti menghentamku. Bukan malaikat, maksudnya yang berasal daripada api ini yang disebut dengan syaitan. Syaitan datang tersebut, dia kata, jika tidak ada orang yang doakan pada aku, maka pasti cahaya yang syaitan tadi, yang diciptakan daripada api tadi, mesti dia menghentam aku, menakutkan dan menggerunkan. Allahu Akbar. Kita sebut macam ni pun kita menggetar tu badan kita. Rasa takut kita. Allah, macam manalah kejap lagi kita pula. Bila masuk dalam kubur ni, bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi, bagaimana keadaan pada diri kita pula? Cerita orang yang saleh seperti tadi amat banyak sangat. Terdapat dalam berbagai-bagai kitab yang cerita tentang ni. Bila masuk dalam kubur, datang terus api. Api ni cahaya yang menakutkan, menggerunkan. Kita tengok api dunia ni pun kita rasa takut dah. Bagaimana pula api dalam kubur? Waktu mana kita seorang-seorang dalam kubur itu sendiri. Ada satu kisah daripada seorang saleh yang diceritakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya yang berjudul Al-Aqibah. Ada juga riwayat yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah dalam kitabnya yang berjudul Uyunul Akhbar, yang mengandungi ajaran, peringatan serta doa untuk orang yang meninggal dunia. Ini ada kitab-kitab yang banyak, kitab-kitab yang cerita bila meninggal dunia, apa benda yang boleh menyebabkan jadi keringanan pada kita. Salah satunya bacaan Al-Quran. Kemudian salah satu lagi doa. Salah satu lagi selawat yang kita sebut tadi. Ini di antara benda yang boleh meringankan. Satu lagi, ziarah orang soleh ke kuburan. Bila ada orang soleh yang datang ke kuburan ini, maka meringankan
seluruh ahli kubur ini sendiri. Saya nak sebut ada jemaah kan, bila ada keluarga kita meninggal dunia, lepas tu ada orang datang ziarah rumah kita. Lepas pada sebut, datang nak ziarah kita lah. Boleh tak kita bagi tahu pada orang nak datang ziarah tu, jemputlah datang ke kubur arwah yang telah meninggal dunia. Kita sebut pada orang yang datang ziarah kita tu, yang masih lagi hidup ni, kita sebut, boleh tak yang datang ziarah saya ni, ziarah sama yang disebut dengan kubur arwah yang meninggal dunia. Mintalah tolong. Kita sebut demikian. Ni yang tidak dibuat lagi ni di kalangan masyarakat kita. Biasanya kalau meninggal dunia, orang datang ziarah kita je, salam dengan kita, kemudian orang minta diri tinggalkan kita. Demikian bagi kekuatan pada kita. Kita sebut satu lagi. Boleh tak kalian yang datang ziarah saya ni, kalian pergi juga ke kubur arwah yang telah meninggal dunia. Kita sebut demikian. Bila dia boleh pergi tu, kita sebut terima kasihlah kerana telah pergi ke kubur arwah yang meninggal dunia ni. Kerana bila dia pergi tersebut, pahala-pahala tu akan menjadikan keringanan kepada orang yang dalam kubur. Lebih-lebih lagi, yang pergi itu orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Yang menyebabkan bila sampai orang yang saleh tadi, dia baca doa tu, macam gunung masuk dalam, pahala-pahala tu masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Kita tak rasa lagi sebab kita tak mati lagi. Tapi yang kita rasa sekarang ni daripada mana? Daripada ilmu yang kita belajar. Ni kesan daripada istiqamah kita duduk belajar. Oh, kita rasa, oh macam tu rupa-rupanya. Macam tu tu. Kita kata, ya ke tak ya Ustaz? Ya tak ya pun, kita belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar daripada orang-orang saleh. Daripada orang-orang yang di kalangan orang yang kita yakini amalan-amalan dia dapat menjadikan ilmu dalam kehidupan kita. Al-Haris bin Nabhan berkata, pada suatu hari, aku pergi mengunjungi kubur untuk mencari hikmah pelajaran. Ada seorang Al-Haris bin Nabhan ini, dia pergi ke kubur untuk mencari hikmah pelajaran. Dan ketika di sana, aku merenung dan berfikir mengenai orang-orang yang dikebumikan di sini. Kemudian sampai saja di kubur tu, dia tengok je benda apa yang atas kuburan tadi. Mereka diam dan tidak dapat bercakap. Semua diam. Kubur tu sunyi je, tak ada seorang pun bercakap. Mereka jiran tetangga yang tidak saling kunjung mengunjungi, walaupun duduk sebelah-sebelah. Jiran tapi tak saling kunjung mengunjungi. Tak boleh nak kunjung. Kecuali dia orang yang soleh. Sama-sama yang soleh. Itu lain. Tapi bila kita meninggal dunia, kita sebut, boleh tak bila saya meninggal dunia, kebumikan saya sebelah arwah suami saya. Walaupun kebumi sebelah sekalipun, kalau amalan kita tak sama dengan amalan arwah suami kita, arwah isteri kita, arwah mak kita, saling jauh menjarak di antara satu sama lain. Mereka dimasukkan ke dalam perut bumi. Setelah itu, mereka ditimbun. Bila orang mati, kemudian ditimbun dengan tanah. Aku kemudian menyeru, wahai penduduk kubur, semua hasil kerja sudah dihapuskan daripada dunia. Sedangkan dosa kamu tidak pernah terhapus. Dia sebut demikian. Yang nama kamu dah dihapuskan. Dalam bil elektrik tak ada dah nama kamu. Dalam bil air tak ada dah nama kamu. Dalam bil sebelum daripada ni, banyak bil yang nama kamu. Tapi bila kamu dah mati, bil itu sudah dihapuskan. Manakala dosa kamu belum lagi dihapuskan. Kini kamu mendiami negeri yang penuh dengan cubaan. Maka semua tapak kaki kamu sudah membengkak kerana jauhnya perjalanan yang kamu kena lalui saat yang akan datang nanti. Maknanya disebut, tapak kaki kamu sudah membengkak dah sekarang. Tak ada dah. Perjalanan nampak macam kamu tak berjalan. Tapi sebenarnya, perjalanan kamu ni yang semakin dalam keadaan mengusukkan kalau sekiranya tiada amalan untuk dibawa menghadap di hadapan Allah. Al-Haris kemudian menangis semahu-mahunya. Lepas pada tu, dia pun menangis. Lalu dia pergi ke tempat yang telah tempat yang teduh di perkuburan itu.
lalu dia tertidur setelah mana dia menangis seorang-seorang. Lepas pada itu dia tertidur di kawasan yang rendang, di kawasan kubur itu. Al-Haris berkata, aku tertidur di sebuah kubur itu. Haris ni cerita lagi. Aku tertidur di sebelah kubur itu. Tiba-tiba aku melihat penghuni kubur dengan rantai yang melilit lehernya dan dipukul bertalu-talu. Matanya membiru dan wajah dia hitam. Kemudian dia berkata, alangkah menderitanya aku seandainya penduduk dunia melihat apa yang sedang aku alami, maka tidak akan mereka melakukan maksiat pada Allah selama-lamanya dalam hidup mereka. Allahu Akbar. Ni orang-orang salih lah. Dia, bila dia pergi sampai dia menangis di kubur, kemudian dia tertidur, kemudian dia dengar dalam mimpi dia, orang dalam kubur tu sampai hitam, membiru dan juga hitam wajah dia. Dalam keadaan pucat lesi. Dan dia sebut, kalaulah orang yang hidup itu dia tahu bagaimana keadaan menderitanya di dalam kubur ini, nescaya tak ada seorang pun yang berani melakukan maksiat di atas muka bumi ini. Kemudian Al-Haris sebut, aku kemudian terbangun dengan keadaan yang amat takut, sehingga jantung aku hampir terkeluar. Jantung hampir terkeluar. Aku lalu meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Sesampai saja di rumah, aku tidak dapat tidur semalaman kerana memikirkan apa yang aku lihat dalam mimpi aku. Allahu Akbar. Ni orang saleh ni. Dia sampai tahap demikian. Sampai tak boleh tidur dia. Semalaman tak boleh tidur kerana ternampak-nampak dalam mimpi dia. Waktu mana dia mimpi, dia nampak keadaan yang sedang berlaku itu. Esoknya aku kembali lagi ke tempat semalam agar aku dapat bertemu dengan orang yang sedang melawat ke sana. Sehingga aku dapat memberitahu kepadanya apa yang aku lihat dalam mimpi aku semalam. Dia pergi balik ke kubur tu, supaya dia nak cerita pada orang yang datang ziarah kubur tu. Dia nak cerita keadaan yang berlaku dalam kubur. So, sesampainya di sana, aku tidak menemui seorang pun yang datang ke sana. Kemudian aku pun tertidur lagi. Tunggu, tertidur lagi. Dalam tidur, aku bertemu dengan penghuni kubur yang berwajah muram. Dia berkata, oh celaka, aku hidup di dunia dengan usia yang panjang, yang cukup panjang. Tetapi aku banyak berbuat jahat, sehingga Allah Ta'ala amat murka padaku. Celaka aku, apabila Allah Ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepadaku. Lalu aku terbangun dalam keadaan bingung. Setelah itu aku pulang dan aku tidur kembali. Katanya, Al-Haris ini cerita keadaan demikian. Esoknya aku kembali ke kubur lagi. Dengan harapan, mudah-mudahan ada seorang yang datang ke sana, sehingga aku dapat memberitahu keadaan mengenai mimpi aku. Rajin dia pergi ke kubur, kemudian tunggu siapalah yang datang dia nak cerita mimpi dia ni. Kemudian dia balik sampai begitu lagi, kemudian dia datang balik ke kubur. Setelah di sana aku tertidur dan bermimpi melihat penghuni kubur berada berhampiran kakiku dan berkata, mengapa orang yang masih hidup tidak mempedulikan apa yang aku alami ini? Dia mimpi dekat kaki dia pula. Kenapa demikian? Saat-saat membuatkan aku lemah. Tipu daya dunia membuatkan aku sengsara. Dan Allah Ta'ala amat murka kepada aku, sehingga semua pintu yang di hadapanku ditutup. Sungguh celaka aku jika Allah tidak memberikan rahmatnya kepada aku. Dia sebut demikian. Kemudian aku terbangun dalam keadaan terkejut lagi. Tiba-tiba aku melihat dari jauh 3 orang anak perempuan yang menuju ke arahku. Aku tengok ada yang ni nak sebutnya datang. 3 anak perempuan yang datang menuju ke arahku. Maka aku bersembunyi sehingga dapat mendengar percakapan mereka. Salah seorang yang paling kecil daripada mereka berhenti berhampiran kubur tersebut dan dia berkata, bagaimana keadaan kamu di alam sana ayahku? Kasih sayang kamu kepada kami sudah hilang dan permintaan kamu kepada kami sudah tidak ada lagi. Kami amat sedih memikirkan kamu. Seorang anak perempuan ni, dia baca doa. Macam mana keadaan ayah? Macam mana keadaan yang suasana ayah di dalam kubur? Wanita itu kemudian menangis semahu-mahunya. Kedua saudaranya lalu mendekati kubur tersebut serta memberi salam dan berkata, ini adalah kubur ayah kami yang amat baik dan amat menyayangi kami.
Dia amat menyayangi kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala serta para malaikat memberi rahmat kepada kamu, serta menghindarkan kamu daripada azab dan siksa kubur. Anak perempuan ni baca doa. Baca doa. Ayah ni orang yang baik. Dia orang yang saleh. Dia ni begini, dia begini. Anak yang kedua, baca doa. Kemudian, dia, wahai ayah, ayah yang telah berlaku apa yang, telah berlaku sesuatu yang jika kamu melihatnya, maka kamu akan terkejut dan takut, iaitu para golongan lelaki telah membuka wajah kami, kerana yang menjadi penutup wajah kami adalah kamu, wahai ayah kami. Ini dia sebut demikian. Aku menangis, katanya Al-Haris, setelah mendengar kata-kata mereka. Al-Haris ni dengar jauh-jauh suara-suara anak-anak perempuan baca doa kepada Allah, cerita pada Allah keadaan mereka setelah mana kematian arwah ayah mereka. Aku lalu pergi menemui mereka dan memberi salam pada mereka. Haris ni, dia pergi berjumpa dengan anak-anak perempuan tadi. Setelah itu aku berkata pada mereka, wahai para gadis, amal perbuatan ada kalanya ditolak dan ada kalanya diterima. Ini Al-Haris cerita pada anak perempuan. Amalan ni, ada amalan yang diterima dan ada amalan yang ditolak. Ya buat amalan. Semua buat amalan. Tapi amalan yang kita buat ni, ada yang diterima di sisi Allah. Ada yang ditolak di sisi Allah. Macam kita dengan kuliah ni. Kita dengan kuliah ni. Ada, kita harap semua diterima lah. Tapi nak sebutnya ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan, walaupun kita didengar kuliah, sama juga dengan saya yang berkuliah ni. Bila saya berkuliah ni, ada amalan kuliah saya diterima, ada amalan kuliah saya ditolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasar pada apa? Berdasar pada ikhlas ke tak ikhlas. Berdasar pada yang kita buat tu, kita buat kerana orang ke, kerana nama ke dan sebagainya. Amalan-amalan, kita buat amalan dah. Tapi amalan kita ni ada diterima dan ada ditolak. Katanya Al-Haris ni pada anak gadis sebut, peristiwa yang menimpa ayah kamu dalam kubur membuatkan aku amat takut dan menderita. Al-Haris ni cerita terus. Yang berlaku pada arwah ayah kamu tu menyebabkan aku takut dan aku menderita. Setelah mendengar kata-kata aku, lalu mereka membuka wajah mereka dan berkata, wahai hamba yang saleh, apa yang telah kamu lihat? Ni anak-anak gadis ni mula buka. Dia panggil niqab. Dia pakai niqab tu kot. Bila dia pakai niqab tu, dia buka wajah dia. Nampaklah. Lalu tanya terus, kamu nampak apa, wahai orang yang saleh? Aku berkata kepada mereka, sudah 3 hari aku berada di kubur ini, dan aku sentiasa mendengar bunyi gemerincingan rantai dari dalam kubur tersebut. 3 hari dah. 3 hari ni aku dengar tiap-tiap hari bunyi gemerincingan rantai. Gong, 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 gong. Dalam kubur ni, dah 3 hari dah aku dengar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah mana mendengar cerita itu, mereka berkata, mereka ni mula berkata, alangkah dahsyatnya penderitaan dan musibah yang menimpa ayah kami. Dengar je, anak-anak perempuan ni tak ada pula yang kata nipu lah, bohong lah, tak ada. Tapi mereka ni bila dengar je Al-Haris ni cerita macam tu, dia pun sebut terus. Dia kata apa dia? Di saat yang demikian, dia cerita terus. Dia kata Allah, siannya ayah kami. Siannya kehidupan mereka, ayah kami tadi. Kami sentiasa mencari kehidupan di dunia, sedangkan ayah kami diseksa dengan api yang membakar. Kami atas dunia ni, relax je. Kan? Dalam keadaan di dunia ni. Sedangkan yang mati tu, yang dalam kubur tu, sedang terseksa. Ni yang kita kena ada pada diri kita lah. Kita ni kadang-kadang sibuk dengan urusan dunia. Sonok je. Yang mati dalam kubur tu, tak ada langsung perasaan kita pada mereka. Demi Allah, kami tidak dapat tenang dan tidak dapat merasakan kenikmatan hidup. Sehingga kami perlu tunduk dan merendah diri kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara demikian, dia melindungi ayah kami daripada seksaan api neraka. Anak-anak perempuan tu mula bertekad. Dia kata, mulai daripada saat ini, dia kata, kami tidak akan sekali-kali meninggalkan kubur ini. Maknanya, kami tidak akan biarkan kubur ini
sentiasa terseksa kecuali kami kena tunduk. Maksudnya, kami kena menjadi hamba Allah. Jangan, tak berani nak buat maksiat. Kerana apa dia? Nak tolong orang dalam kubur. Nak tolong arwah ayah yang meninggal dunia. Nak tolong arwah ibu yang telah meninggal dunia. Arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dengan cara macam mana? Kita mesti dalam keadaan yang merendahkan diri. Kita mesti menjadi orang yang menjaga perintah Allah. Dalam hidup kita ni, bila cara demikian, merendahkan diri kepada Allah, mudah-mudahan dia melindungi ayah kami daripada siksaan api neraka kelak. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Aku kemudian kembali ke rumah. Katanya Al-Haris. Aku, bila selesai saja begitu, aku kembali ke rumah. Kemudian esok harinya, aku kembali lagi ke sana. Setelah tiba di sana, tidak lama kemudian aku tertidur lagi. Sampai di kubur tu, tidur lagi. Bila tertidur tadi, dalam tidur, aku melihat seorang lelaki yang gagah, memakai kasut daripada emas, bersama dengan seorang bidadari dan seorang pemuda yang tampan. Tengok, aku memberi salam pada dia dan berkata, siapakah kamu? Dia menjawab, aku lelaki yang kamu lihat semalam. Lalu, kamu merasa gundah dan risau. Aku bertanya, bagaimana keadaan kamu? Dia menjawab, ketika mana kamu ceritakan tentang nasibku pada anak-anak aku, mereka mendoakanku dengan sepenuh hati kepada Allah. Anak-anak perempuan tu, dia baca doa betul-betul. Minta dengan Allah. Minta kepada Allah. Maka Allah Ta'ala mengampuni dosaku dan menjadikan aku bersama dengan Nabi SAW. Jika kamu bertemu kembali bertemu dengan mereka itu, dengan anak-anak aku, katakan pada mereka mengenai keadaanku yang sudah bertambah baik sekarang, agar kesedihan mereka lenyap. Aku sudah berada dalam taman dengan bidadari dan para pembantu dan kebahagiaan. Allah Ta'ala sudah memaafkan aku kerana doa anak-anak yang soleh tadi. Allahu Akbar. Ceritanya yang berlaku pada orang alim Al-Haris ini berulang kali pergi ke kubur tu, kemudian baca doa, kemudian buat macam-macam gaya. Akhirnya yang menyelamatkan dia tersebut ialah doa anak yang soleh. Doa-doa anak yang soleh tadi. Yang dalam keadaan dia diazab. Aku pun terbangun dalam keadaan gembira. Setelah mana mendengar kejadian tersebut, aku kemudian pulang dan setelah itu aku tertidur. Keesokan harinya, aku pergi ke kubur tersebut lagi. Dan sampai saja di sana, ada anak-anak perempuan yang meninggal dunia itu. Aku kemudian memberi salam pada mereka dan berkata, bergembiralah kamu semua, kerana aku melihat ayah kamu semua dalam keadaan amat bahagia. Allahu Akbar. Tengok keadaan anak yang mimpi. Aku mimpi ayah kamu dalam keadaan bahagia. Dia memberitahu aku bahawa Allah telah mengkabulkan permohonan kamu semua dan perjalanan kamu semua ke sini tidak sia-sia. Ayah kamu semua telah menghadiahkan kamu semua kebaikan. Maka kamu semua hendaklah mensyukuri di atas nikmat yang terdapat ini sendiri. Anak perempuan yang paling kecil kemudian berkata, wahai Tuhanku yang melembutkan hati seorang hamba. Anak perempuan ni baca doa. Yang menutup aibnya. Yang menghilangkan segala penderitaannya. Yang mengampuni segala dosanya. Yang mengkabulkan segala keinginan. Dan yang mengetahui segala yang gaib. Kamu maha mengetahui segala masalahku, keinginanku, serta permohonanku. Ya Allah, yang maha mengetahui semua ini isi hatiku, yang berkuasa atas diriku dan yang mengkabulkan segala keinginanku. Jika amalku ini tidak cukup dan aku sentiasa melanggar larangan kamu, ya Allah, maka aku memohon pada kamu agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala perintah kamu, ya Allah. Ini anak perempuan yang paling kecil. Yang bongsu tu baca doa. Tidak akan cukup kata-kata untuk menyatakan segala nikmat kamu, ya Allah. Wahai Zat yang maha mulia, yang mengkabulkan segala permintaan hamba-hambanya, yang menguasai hari pembalasan, yang mengetahui segala rahsia yang tersimpan, yang mengatur segala sesuatu mulai yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya. Masukkanlah aku ke dalam golongan para hamba kamu yang kamu beri syafaat. Sesungguhnya engkau, ya Allah, yang berkuasa atas segala sesuatu.
Kemudian wanita itu kemudian menjerit sekuat-kuatnya. Dan setelah itu, dia meninggal dunia terus. Allahu Akbar. Dianya, anak perempuan yang kecil tu, lepas pada tu dia menjerit sekuat-kuat, mati dia. Meninggal dunia. Wanita yang kedua kemudian bangkit daripada duduknya. Bila dia tahu saja keadaan itu, lalu dia berkata dengan suara yang tinggi, "Wahai Tuhanku, ringankanlah penderitaanku dan bersihkanlah keraguan yang ada dalam hati aku. Wahai Zat yang telah meringankan penderitaanku, yang membantuku ketika aku berada dalam keadaan kesusahan. Jika kamu mahu mengabulkan doa, keinginan serta penderitaanku, maka bawalah aku menemui saudaraku yang meninggal dunia tadi." Maknanya matikanlah aku. Wanita itu kemudian menjerit sekuat-kuatnya dan setelah itu dia pun meninggal dunia. Allahu Akbar. Wanita yang tiga lalu berkata dengan suara yang lantang, "Wahai Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, yang Maha Bijaksana, yang Maha mengetahui segala sesuatu, sesungguhnya bagi kamu keagungan dan kemuliaan yang amat besar. Yang memuliakan siapa yang dikendakinya, yang menghinakan siapa yang dikendakinya, yang memberikan kegembiraan pada siapa yang dikendakinya, yang memberikan penderitaan pada siapa yang dikendakinya. Aku memohon kepada kamu, ya Allah, dengan nama kamu yang maha mulia, khairul asma', yang menjadikan malam yang gelap gelita dan siang yang terang menderang, yang menegakkan bukit dengan kukuhnya, yang menjadikan angin berhembus, yang meninggikan langit, dan yang menjadikan malaikat sujud kepadanya. Ya Allah, apabila kamu mengkabulkan doa, keinginan serta permohonanku, maka bawalah aku menemui kedua saudaraku yang meninggal dunia tadi." Wanita itu kemudian menjerit dengan kuat, lalu dia pun meninggal dunia. 3 orang meninggal dunia. 3 orang meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala al-maqabir faqra'a surah Yasin, khaffafa Allahu anhum wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanatun." Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Yasin ketika mana dia sampai ke kubur, maka dia berada di kawasan kubur tu, dia baca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa kubur bagi orang yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia tu, khaffafallahu anhum, diringankan kerana bacaan yang dibaca tadi. Sedangkan orang yang membaca surah Yasin tadi akan diberikan kebaikan sejumlah orang yang dikebumikan di kuburan itu sendiri. Kebaikan sebanyak mana, seramai mana orang dalam kubur ini sendiri. Anak sebutnya gambaran pahala-pahala yang bila kita pergi ke kubur, kita baca Quran, maka keringanan pada orang dalam kubur tadi. Ini di antara amalan-amalan lah. Ini cerita yang kita cerita tadi. Satu, untuk jadi pengajaran pada kita. Dan hadis Rasulullah yang sebut bahawa bila orang meninggal dunia, kita pergi ke kubur baca Yasin, dapat pahala. Dan ringan azab orang dalam kubur tadi kerana bacaan yang kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati amalan kita ini. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti tentang perbincangan ini lagi. Termasuk perbincangan mengenai hadiah bacaan pada orang telah meninggal dunia. Macam mana keadaan tersebut? InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang nanti. Terima kasihlah di atas kesempatan yang baik pada pagi yang baik ini. Dalam kita belajar dan kita belajar ini, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.